Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini merupakan cerita ini kami paparkan kepada anda sebenarnya. Usaha rakan kerja kami, warga kerja Astro Awani mengumpul bahan berita yang kami paparkan di laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti setiap buletin Awani hari ini tertumpu kepada sidang Dewan Rakyat hari pertama. Kita melihat sebelum ini sekiranya berlaku pengumuman darurat yang kita siarkan sebelum ini, kemungkinan bahawa sidang Dewan Rakyat pada kali ini tidak berlangsung, tapi ini berbeza situasinya berlangsung dan hari pertama ini kita melihat kepada pembukaan topik pada hari ini dan juga aturan mesyuarat. Kita hantar wakil Astro Awani pada hari ini iaitu Hasimi Muhammad yang pergi ke Dewan Rakyat pada hari ini dan hari ini sidang Dewan Rakyat ini berlangsung selama setengah hari. Kenapa sebenarnya? Itu yang saya nak tanya terus dengan Hasimi. Kenapa sebenarnya apabila kita datang pada pagi ini kita jangkakan bahawa keseluruhan hari itu akan ada persidangan pada hari ini. Kenapa sebenarnya setengah hari dibuat? Betul. Kalau ikutkan Najib, sepatutnya kalau hari kebiasaannya sidang Dewan Rakyat akan bermula 10 pagi tepat jam 10 pagi iaitu bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan akan terus berlangsung sehingga pukul 5 petang. Kita ada rehat sekejap dalam pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari begitu. Namun hari ini berbeza sikit dalam keadaan norma baharu dan juga pematuhan pada SOP. Hari ini kita dimaklumkan satu usul telah pun dibentangkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, ahli Parlimen Kota Baru mewakili PAS, maklumkan bahawa atau mencadangkan usul untuk menangguhkan sidang Dewan Rakyat sehingga pukul 1 tengah hari kerana kebimbangan terhadap penularan COVID-19 dan keputusan itu dicapai selepas mesyuarat tergempar diadakan dalam sekitar pukul 10.30 pagi bersama dengan wakil-wakil ketua whip parti dan juga wakil ketua pengarah kesihatan KKM. Jadi kita melihat ke situ usul tersebut telah pun dibentangkan sekitar 12.30 hari dan dipersetujui atau disokong oleh Dewan Rakyat untuk menangguhkan setakat jam 1 tengah hari dan kita juga dapat mendengar makluman daripada Datuk Taqiyuddin maklumkan bahawa kaki tangan ahli Dewan Negara juga disahkan positif COVID-19. Jadi kebimbangan tersebut telah pun menyebabkan keputusan dicapai untuk memastikan bahawa mereka yang berada di Dewan Rakyat termasuk juga dengan pengamal berita terselamat daripada risiko jangkitan COVID-19 itu. Tapi itu untuk hari ini saja? Betul. Untuk yang keputusan hanya termaktub untuk hari ini saja dan untuk sesi-sesi seterusnya bergantung kepada keadaan situasi semasa COVID-19 lah. Itu perkembangan pada hari ini kerana kita menantikan sidang penuh tapi hari ini setengah hari. Risiko itu kita faham wujud disebabkan oleh jangkitan kaki tangan di Dewan Negara yang kita ada sediakan juga laporannya di astroawani.com. Baik, kita nak tanya ini adalah normal baharu. Kali pertama juga Hasimi membuat laporan dan juga liputan di sidang Dewan Rakyat yang menerapkan norma baharu. Apa norma baharu yang dijalankan kerana beberapa hari sebelum ke Dewan Rakyat ini ada sesi swab test yang perlu dijalani. Itu antara peraturan wajib yang ditetapkan oleh Parlimen untuk memastikan agensi-agensi berita yang membuat liputan sepanjang sidang Dewan Rakyat kali ini iaitu bersidang 27 hari. Kalau ikutkan juga seperti mana Najib katakan SOP baharu hanya 15 agensi berita sahaja dibenarkan untuk membuat liputan dan setiap agensi berita hanya dibenarkan seorang wartawan dan juga seorang juru kamera ataupun juru foto sahaja. Tidak boleh melebihi lebih daripada 2 orang lah maksudnya setiap agensi. Jadi wajib juga menjalani ujian saringan COVID-19 di mana perlu dilakukan 3 hari sebelum kita ke Parlimen di mana kita adakan hari Jumaat hari itu dan keputusan perlu dibawa hari ini untuk ditunjukkan kepada pegawai Parlimen sebelum kita dibenarkan memasuki Parlimen dan mereka yang tidak menjalani ujian saringan COVID-19 memang tidak akan dibenarkan untuk memasuki Parlimen sepanjang tempoh sidang Dewan Rakyat kali inilah. Itu antara SOP yang telah pun ditambah baik dan juga diperketatkan. Bukan sahaja kita lihat kepada pengamal media, kalau lihat juga ketetapan telah pun ditetapkan oleh Parlimen iaitu ahli Dewan Rakyat dari Sabah perlu menjalani kuarantin 14 hari sebelum memasuki Dewan Rakyat. Jadi mereka yang mungkin dari Sabah, Parlimen dari Sabah sudah berkampung di Kuala Lumpur ini dah 2 minggu kuarantin dulu sebelum hari ini. Tapi mereka semua ada hari ini? Betul, semua ada hari ini kerana ikutkan hanya 221 kerana ahli Parlimen Batu Sapi meninggal dunia.
Ya, itu yang kita lihat. Selepas bagi surat dan sebagainya baru boleh masuk. Tempat tu ada stiker. Sebenarnya kalau Hasimi boleh tunjukkan stiker Betul. hijau di poket Hasimi ini sebenarnya adalah kelulusan lah kiranya ya. Kira-kira. Dah lalu SOP semuanya sebelum boleh masuk. Tak boleh cabut. Tak boleh. Dan kita diberi nasihatkan supaya memastikan yang stiker hijau ini akan berada sepanjang hari kalau kita berada di Dalam parlimen. Dalam parlimen lah, bangunan parlimen itu. Tak boleh tanggal dan perlu letak di tempat yang senang untuk dilihat lah. Betul. Ya, itu keadaannya. Tetapi di sana itu macam saya tidak pernah ke parlimen lagi dan juga rakan-rakannya lain juga mungkin juga penonton dari Sarawak ini untuk menggambarkan keadaan di sana. Kerana pihak media sebelum ini ada ruangan khas yang disediakan untuk ruangan pihak media yang kali ini ada penjarakan fizikal dan biasanya sidang media itu di lobi parlimen. Kali ini SOP baru macam mana? Betul Najib, itu satu kelainan yang kita perlu membiasakan. Berbeza sebelum ini, kalau sidang Dewan Rakyat sebelum ini, sebelum kita ada COVID-19 dan sebagainya, kebiasaannya kalau sesi jolok tu Najib, kita akan ke lobi dan sebagainya untuk mendapatkan respon daripada ahli Dewan Rakyat dan sebagainya. Namun kali ini media tidak boleh keluar. Kalau kita nak buat lintas langsung pun hanya berada di ruangan media yang telah pun dikhususkan selama ini, dan sekiranya ada sidang media dan sebagainya pun ahli parlimen atau ahli Dewan Rakyat perlu turun ke bilik khas media itu untuk mengadakan sidang sidang media. Kita tidak boleh naik ke bahagian lobi untuk mencari mereka, untuk mendapatkan respon dan sebagainya. Itu perlu dipatuhi ataupun SOP yang telah pun diterapkan untuk norma baharu ini. Dan juga kalau hari ini kita lihat tak ramai ahli Dewan Rakyat yang turun untuk mengadakan sidang media. Hanya ada wakil dari ahli parlimen Subang sekitar 12 tengah hari masa kita lintas langsung itu mengadakan sidang media. Dan juga kali terakhir adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saifuddin Abdullah juga turun katanya untuk meninjau keadaan pemberita, tapi ada jugalah rakan-rakan kita tu mengambil kesempatan untuk jolok tadi tu. Masa itulah mereka mengambil kesempatan untuk jolok. Jadi hari ini kita lihat berbezalah. Sebelum ni sedikit pemberita akan kalut, sibuk setiap kali usul dibentangkan dan sebagainya. Tapi kalau dalam norma baharu ini kita lebih cool, hanya fokus kepada pembentangan atau pembahasan itu, dan sekiranya ada sidang media, mereka lah yang datang mencari media. Ya, tapi sebagai seorang wartawan, kita dah biasa bagi terma jolok ini untuk penonton yang mungkin tidak mengetahui. Apabila kalau anda saksikan di media itu yang kita letak mic banyak-banyak, pegang semua itu adalah kita panggil istilah bahasa media jolok. Kalau sebelum ini kita kena jolok sebab kadang-kadang mereka tidak memberikan kenyataan ataupun sidang media. Kali ini sudah pasti lebih sukar untuk menulis berita kerana kalau mereka tak turun, kita pun tak boleh kejar mereka kan? Betul, itu cabarannya. Jadi maknanya kita hanya bergantung sepenuhnya kepada perbahasan itu. Sekiranya ada reaksi ataupun maklum balas untuk didapatkan, memang sukar untuk mendapatkan kerana kita memang tidak akan boleh naik untuk mendapatkan mereka. Sekiranya mereka ataupun mungkin ada inisiatif yang dilakukan oleh rakan-rakan media kita, mungkin menghubungi mereka untuk minta pertimbangan ataupun dibahasa untuk mereka turun sendiri untuk kita dapatkan respon penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu kita tak boleh nafikan, memang ada situasi-situasi tersebut yang dipertimbangkan oleh ahli parlimen. Ya, kalau untuk surat khabar mungkin ada kemudahan sedikit kerana mereka mungkin boleh call ataupun boleh hubungi melalui khidmat pesanan ringkas, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Mereka sudah boleh menulis kan. Tapi untuk TV ni kerana ada soundbite-nya, kena interview dan sebagainya, itu antara cabarannya lah kan. Tapi kali ini apa Hasimi rasa kesukarannya untuk Hasimi sendiri? Memanglah SOP itu perlu dipatuhi kan, tetapi untuk pada masa yang sama dalam aturan mesyuarat pada kali ini kita jangkakan ada banyak perkara. Antaranya adalah belanjawan 2021. Ada juga usul undi tidak percaya juga termasuk dalam aturan mesyuarat. Bagaimana untuk menyusun semua ini? Bukan Hasimi saja seorang yang pergi, Hasimi juga bersama dengan Firdaus kan? Untuk bergila-gila. Sebab kita akan bergila-gila dengan rakan sukan Firdaus Aziz. Betul, kalau hari ini ikutkan kepada aturan mesyuarat itu, kita lihat juga ada sudah disenaraikan sekurang-kurangnya 25 usul undi tidak percaya yang akan dibentangkan ataupun diusulkan oleh ahli parlimen, antaranya daripada ahli parlimen Langkawi. Jadi pastinya tumpuan selain pada fokus kepada belanjawan 2021 pada Jumaat ini, pastinya tak arah kepada usul tersebut. Jadi bila kita dapat aturan mesyuarat itu, kita sudah orang kata tandakan yang mana perlu menjadi tumpuan dan sebagainya. Jadi apabila ada perbahasan itu, kita dah tahu mungkin yang ini
kita skip sebab berdasar kepada aturan yang kita sudah pun dapatkan dengan jelas soalan yang akan diajukan oleh si ahli parlimen. Itu mungkin mereka yang tidak biasa ataupun tidak tahu keadaan di Dewan Rakyat, mana kita sebelum masuk ataupun sebelum lagi sidang Dewan Rakyat, parlimen sudah pun memberikan aturan mesyuarat itu dan meminta ahli parlimen untuk mengemukakan usul-usul atau soalan yang akan dikemukakan. Jadi perkara itu kita dah dapat lihat jangkakan antara soalan-soalan asas yang akan ditanya dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan itu. Cuma jangkaan dari sudut soalan tambahan itu kemungkinan kita tak boleh jangkakan apa susulan soalan tersebut. Itu secara general kita boleh. Kalau untuk penonton juga memahami bahawa kalau sidang media, sidang di Parlimen Dewan Rakyat ini adalah kalau media rasmi itu sudah pasti kita tahu RTM dan juga bernama itu adalah media rasmi yang bolehlah lebih orang datangkan, mereka ada set up mereka sendiri. Tapi Awani ini memang dalam kebanyakan liputan kita pun kita memang cuba menghantar pasukan yang kecil, memang kita pun kecil pasukan kita kan. Dalam Parlimen ini kalau kita lihat coverage ataupun liputan kita sebelum ini, kesukarannya adalah untuk orang ramai memahami, kita ada banyak platform yang kita perlu penuhi, antaranya digital, website, kita kena ada jaga social media untuk kita tweet dan sebagainya, dan juga kena live cross, story TV pun kena hantar juga. Tapi Hasimi berseorangan untuk buat semua itu. Ini memang kita dah faham macam mana flow-nya. Untuk orang di luar faham, kalau Hasimi boleh kongsikan. Betul, kalau kita memang beza, kita borak juga dengan rakan-rakan daripada akhbar akhbar. Bila mereka melihat keadaan kita, setiap kali kena lintas langsung, kali kena dengar, tulis pada masa sama, jadi mereka sendiri kata, busy juga korang, istilah itu. Jadi kita memang akui benda itu sedikit sibuk dan perlukan susunan yang baik, komunikasi dengan pihak editor dan sebagainya untuk memastikan bahawa kelancaran setiap kali nak lintas langsung, nak hantar liputan dan sebagainya. Jadi itu antara cabarannya. Dan kali ini juga kita berseorangan, seorang wartawan dan juga seorang juru kamera. Jadi perkaranya kebiasaan kita bawa sekali pasukan teknikal kita untuk pastikan bahawa setiap liputan itu kita dirakam dan mudah untuk kita mendapatkan soundbite atau SOT, kita panggil istilah SOT itu. Tapi kali ini teknikal kita tidak pergi, hanya dibenarkan adalah wartawan dan juga juru kamera. Jadi kita sudah maklumkan kepada pihak tim di HQ di Bukit Kewangan untuk memastikan bahawa sepanjang proses parlimen itu pastikan kita rekod semuanya untuk memudahkan. Kalau saya tidak dapat untuk memotong SOT atau soundbite itu, rakan-rakan di bilik berita boleh membantu untuk potongkan SOT. Jadi itu antara cabaran atau kekangan kita ketika ini untuk berita langsung atau untuk menyediakan liputan. Tapi saya percaya juga mereka daripada agensi-agensi lain, mungkin bukan secara agensi yang rasmi juga, berdepan dengan kekangan yang sama. Betul. Kerana terhad limitnya, dan kita juga ketika ini berdepan dengan situasi di mana ada juga agensi-agensi berita online, portal tidak dibenarkan. Mereka lagilah mungkin sukar untuk mendapatkan liputan, perlu pergi ke YouTube Parlimen dan sebagainya. Mungkin perkara itu sedikit memberi kekangan kepada mereka jugalah, selain kita yang berada di lokasi. Ya, mereka mungkin boleh membuat berita tersebut, tapi untuk mendapatkan reaksi dan sebagainya persoalan daripada ahli parlimen itu dan juga ahli Dewan Rakyat itu kekangan buat mereka kan. Itu antara kekangan dan juga cabaran. Bukan senang. Kita nampak Hasimi keluar kat TV ni lancar je laporan sebagainya, tapi belakang tabir itu ada banyak persediaan perlu dilakukan. Dan itu antara cabaran yang ini bukan perkara baru lah di Astro Awani, inilah normal bagi kami, dan itu cabaran yang kami sahut setiap kali membuat liputan seperti ini kan. Okey, Hasimi, laporan itu sudah pun ada di laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani, dan sudah pasti Awani 7.45 malam ini kami juga akan paparkan laporan tentang sidang Dewan Rakyat hari pertama pada hari ini. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak pergi ke Sabah pula, Kota Kinabalu, dan kita melihat bagaimana situasi COVID di sana, dan yang paling penting bantuan-bantuan asas yang diberikan kepada rakyat Sabah yang ketika ini berdepan dengan penularan COVID-19 yang tinggi. Selepas ini.